wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan pengurusi ataupun nazir Masjid Nurul Yaqin serta barisan AJK-nya, seterusnya yang dihormati tuan-tuan muslimin, para tetamu Jumaat, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah pada hari ini bersempena dengan kita menyambut Maulidur Rasul pada semalam hari, insya-Allah saya akan berkongsikan sedikit beberapa mengenai sifat-sifat Nabi, apakah yang Nabi suka ataupun bagaimanakah pembetulan kita dalam kita ni berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya betulkan nama saya dan juga ni lah beberapa. Okey, baik. Saya Syafiq Taqwim bin Azmi. Kalau ikutkan kopiah saya ni, saya ambil nama belakang. Boleh ada yang panggil saya Ustaz Syafiq, ada yang panggil saya Ustaz Awim. Untuk mudahlah, Ustaz Awim. Jadi kalau ni ada pergi kedai runcit ke mengopi ke, nampak saya panggil Ustaz, nama yang simple lah, yang mudah ingat, Awim ke Ustaz Syafiq ke, mana-mana lah. Nak panggil nama saja pun tak ada masalah. Okey, saya juga merupakan pengasas Ma'had Darul Mukri. Ma'had Darul Mukri ni buat masa sekarang ni berhenti beroperasi sementara akibat kebakaran pada 8 September 2023 lah, baru saja berlaku kebakaran. Jadi sekarang ni masih lagi orang kata tengah membina balik lah, baik pulih struktur-struktur yang mana boleh kita perbaiki, insya-Allah. Mohon doakan kami agar Ma'had Darul Mukri dapat beroperasi secara biasa, seperti biasa, seperti sedia kala, insya-Allah. Baik. Jadi itulah sikit sebanyak saya pembetulan lah. Yang tadi imam tadi tu, insya-Allah masjid masih lagi berkhidmat dekat Masjid Al-Islahiyah sebagai imam 2 lah. Baik, insya-Allah. Tak ada apa-apa pun yang istimewa. Saya sama je macam tuan-tuan, makan nasi, minum air, boleh lapar, boleh dahaga, masih lagi orang kata makan yang memerlukan. Tak ada yang specialnya. Baik, insya-Allah. Baik tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila sering kita mengadakan ataupun kita memperingati hari kelahiran Maulid Rasul, walaupun dalam banyak riwayat ada yang kata pada 9 Rabiul Awal, ada yang kata 10 Rabiul Awal, tapi kita mengambil hari memperingati Nabi pada 12 Rabiul Awal. Dan juga 12 Rabiul Awal juga adalah tarikh yang mana kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita mengadakan memperingati junjungan besar Nabi kita ini supaya apa tuan-tuan? Supaya kita ni rasa lebih cinta kepada Nabi kita. Kita hari ini, kita kalau kita nak mencintai seseorang, katalah wanita, kita kena lihat wanita tersebut tuan-tuan, barulah kita akan mencintai perempuan tadi, ataupun kita akan mencintai wanita tadi. Tapi Nabi SAW kita tak pernah jumpa tuan-tuan, dan kita mengharapkan dapat jumpalah di syurga nanti, dapat kita menatap wajah mulia Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kita nak melihat dan nak menatap wajah Nabi kita ni bukan mudah-mudah tuan-tuan, bukan mudah-mudah. Kerana apa? Kerana Nabi ni kalau istilah orang zaman kata select, memilih. Dan memilih ni tuan-tuan, besar aspek dia. Mungkin kalau kita pernah dengar cerita bagaimana seorang yang pelacur yang memberi minum kepada anjing akhirnya masuk ke syurga. Jadi pemilihan daripada segi Nabi SAW ni sangat besar luar aspeknya. Jadi kita tak tahu mana-mana kebaikan yang mana yang akan berjumpakan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Suka saya kongsikan tiga ataupun 4 perkara yang mana dilakukan oleh setiap manusia pada setiap hari, seperti mana karangan daripada Imam Al-Ghazali. Manusia ni setiap hari dia akan mencari nafkah, menuntut ilmu, kemudian akan membantu orang lain, dan juga dia akan melakukan ibadah. 4 benda ini. Dan kita nak combinekan ke semua ni, boleh tak boleh?
Boleh tuan-tuan. Tuan-tuan yang berada pada hari ini, yang mana sempat solat 5 waktu, kemudian sempat untuk mengerjakan ibadah, kemudian sempat untuk menunaikan solat dan sebagainya, sempat membantu orang lain, yakni bersedekah atau sebagainya, kita dapat melakukan benda-benda itu. Tetapi ada juga yang mana orang lain dia tidak dapat membuat perkara itu. Contoh anak-anak kecil kita, dia belum sampai fasa untuk mencari nafkah, maka kerjanya belajar, iaitu menuntut ilmu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, manusia ni pada setiap hari dia takkan lari daripada 4 perkara tadi, iaitu mencari nafkah, menuntut ilmu, mengerjakan ibadah dan juga membantu orang lain. Jadi 4 perkara yang mana Imam Al-Ghazali tulis dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Jadi tuan-tuan yang mati Allah SWT, Imam Al-Ghazali ni dia ambil sumber-sumber tadi ni, kehidupan ini dia ambil dari siapa tuan-tuan? Mestilah dia ambil pada zaman sebelum dia, iaitu zaman para sahabat. Pada zaman para sahabat ni tuan-tuan, Allahu Rabbi, yang mana keunggulan Islam dalam masa yang sama, walaupun Islam masa itu dah unggul, dah orang kata menguasai, tetapi rintangan dia juga sangat dahsyat. Kalau tidak, takkan ada orang kata apa, peperangan orang kata peperangan saudara antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah. Kenapa? Kerana itu hebatnya permainan ataupun pemfitnahan yang berlaku pada zaman tersebut. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama saya nak kongsikan, sebelum kita masuk pada sifat-sifat dan kita nak masuk kepada apakah yang Nabi suka. Pertama sekali, apabila kita lahir, kita ni memperingati hari kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka sudah tentunya kita akan perbanyakkan salawat. Salawat ni pula tuan-tuan ada banyak jenis. Ada salawat syifa, ada salawat tafrijiyah, kan. Dulu kita nak hafal salawat ni cukup susah. Hari ni alhamdulillah Allah Taala hadirkan orang-orang yang boleh melagukan. Sebab tu saya pernah ataupun saya tak pernah kongsikan lagi, tapi saya punya dalam kaedah, 5 kaedah untuk memudah menghafal ni, antaranya adalah melagukan sesuatu. Melagukan sesuatu. Jadi itu dia akan membuatkan kita akan mudah menghafal. Jadi itu antara selingan lah. Okay? Kita kembali pada tajuk kita. Bagaimana kita ni, kita tak nak pada hari Maulid Rasul hanya pada hari itu sahaja yang kita memperingati Nabi. Habis Maulid dah tak ada buat orang kata apa sambutan, dah tak ada buat qasidah ataupun apa Maulid Akbar dan sebagainya, kita terus tak bersalawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu silap. Kita nak bersalawat kepada Nabi ni, kalau boleh biasakan pada setiap masa, pada setiap hari. Tak boleh setiap masa, pada setiap hari tuan-tuan. Dan kita kena biasakan, kena ringankan lidah kita untuk membasahi bibir kita untuk mengucap salawat. Ucaplah salawat kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Perkataan salawat itu sebenarnya adalah berasal dari perkataan solah. Dan solah ni, makna solah bil lughah, apakah makna solat dalam bahasa Arab adalah, pada bahasanya adalah doa. Sebab tu kita tengok apa yang kita baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apabila kita mulakan dengan Allahumma salli, maka belakangnya mesti baris bawah juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kena betulkan balik, wa sallim. Dan apabila kita salawat sallallahu ala Sayyidina Muhammad, contoh dalam solat kita, dalam solat kita, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebab apa? Sebab kita baca wa sallallahu, kita baca dengan atas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebab apa? Kita baca dengan wa sallallahu, baca dengan atas. Sebab tu kita tengok balik teks kita, apabila kita dalam kita orang kata apa, memuji ataupun kita bersalawat ke atas Nabi, teks kita mesti dia akan sama waris dia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak akan jadi wasallim. Sebab apa? Dah mula dengan sallallahu. Apabila kita mula dengan sallallahu, mesti akhirnya dengan baris atas. Begitu juga dengan
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallima. Kena ingat perbezaan apabila kita nak melantuni, kita nak mengalunkan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan salah tuan-tuan, tapi tak kena tata cara, tata bahasa dia macam tak kena. Jadi kita kena betulkan daripada segi kita mengalunkan selawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat tadi itu maksudnya doa. Kita dalam solat tuan-tuan, kita ni berdoa tuan-tuan. Mula start pada angkat takbir tu, doa panggil apa? Iftitah. Iftitah. Habis iftitah, kita Al-Fatihah. Al-Fatihah ni sebenarnya tuan-tuan bukan segala surah, tapi dia merupakan doa. Sebab tu kita dalam kita solat ni tuan-tuan, kita akan berdoa sepanjang kata-kata ambil masa berapa minit. Katalah 4 rakaat 10 minit. Sepanjang 10 minit ni kita akan mengalunkan doa, semua doa. Sebab tu dalam maksud solawat ni dia ambil perkataan daripada as-solah, iaitu solah ni tadi bermaksud doa. Yang mana kita telah berselawat dan mensejahterakan, kita nak terjemahkan selawat dan mensejahterakan ke atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya. Jadi tuan-tuan, itu adalah untuk saya kongsikan untuk kita mengalunkan salawat. Yang kedua tuan-tuan, yang saya nak kongsikan kepada kita, cara-cara ataupun apakah Nabi suka ataupun Nabi tidak suka, sebenarnya tuan-tuan dah banyak lakukan secara sedar ataupun tidak sedar. Tapi tambahlah niat kita, aku buat perkara ini adalah kerana mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, makan tangan kanan. Makanan kiri, apa hukum dia? Tak elok lah, tak senonoh orang kata. Tapi tuan-tuan, ada cara, ada benda yang Nabi makan dengan dua tangan. Maksudnya memerlukan dua tangan. Jadi kat sini kita kena kaji balik. Memang kita kata sunnah Nabi makan tangan kanan. Banyak Nabi lakukan perkara-perkara yang baik dengan melakukan dengan tangan kanan. Sebab tu kita lihat balik apa yang kita lakukan pada hari ini, sebenarnya banyak dah yang telah kita ikut apa yang telah Nabi kita ajarkan. Cuma kadang-kadang kita ni tak tahu macam ni sebenarnya Nabi kita ajarkan, kan? Sebab tu kita kata kita nak mencintai Nabi kita, walaupun kita tak kenal. Kadang-kadang kita ni boleh menitiskan air mata walaupun tak jumpa tuan-tuan, walaupun tak jumpa. Kita ni kalau nak bercinta dengan perempuan tak jumpa, tak nangis tuan-tuan. Siapa nak nangis? Buang air mata, buang karannya. Tapi kita mencintai orang yang akan memberikan kita, insya-Allah kalau kita dapat manfaat, syafaat daripada Nabi kita. Lebih baik kita mencintai susuk tubuh yang mana akan memberikan kita ni pahala ataupun ganjaran yang banyak kepada kita. Lebih orang kata apa? Lebih bernilai. Lebih orang kata tidak merugikan. Ini kita mencintai perempuan tak pernah jumpa muka, kan? Agak-agak kita nak menangis tak? Tak menangis tuan-tuan. Tapi dengan Nabi kita ni macam mana kita dengar setiap tahun, dan kita cuba untuk menitiskan air mata. Kita kena baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan agama kepada kita pada hari ini bukan mudah. Nabi ni macam kita tuan-tuan, manusia. Sifat harus manusia yang empat ni ada pada Nabi dan ada pada kita. Apa tuan-tuan? Makan, mandi, tidur, bernikah. Itu sifat harus pada manusia. Nabi macam tu, sama macam kita tuan-tuan. Cuma Allah SWT telah memberikan kemuliaan. Kerana apa? Kerana tahu Nabi mampu untuk mengharungi segala ujian. Ujian yang diterima oleh Nabi ni tuan-tuan, Allah Akbar, sangat besar. Tapi Nabi kita ni tuan-tuan, setiap kejahatan yang dilakukan kepada Nabi kita tak pernah pun balas dengan kejahatan. Tak pernah balas pun dengan kejahatan. Malah Nabi balaskan dengan perkara yang lebih baik lagi. Banyak kisah-kisah yang kita pernah dengar, bagaimana Nabi kita ni apabila diracuni makanan oleh orang Yahudi, yang munafik ni tadi, Nabi tak bunuh pun. Sedangkan Sayyidina Umar ni
Orang kanan dia yang akan melantas. Kalau kata ada orang yang sangkal, ada orang yang tidak setuju dengan Nabi, dia inilah orang yang pertama yang akan kata, sebelum kau cakap apa-apa, izinkan pedang aku ni kena kat tengkuk kau dulu. Maksudnya Sayyidina Umar ni yang akan main peranan apabila yang tidak setuju pada Nabi, yang mana menghina Nabi. Tapi mereka ni berani lah, berani. Sebab apa? Sebab masih lagi menghina Nabi, masih lagi mengherdik Nabi, walaupun dah ada 2-3 panglima panglima perang Islam pada ketika itu. Orang Arab ni tuan-tuan, siapa pernah nak pergi negara Arab selain daripada Mekah dan Madinah, contoh pergi Mesir ke, dia tahulah perangai Arab yang sebenarnya macam mana, kan? Orang Arab ni sebenarnya perangai dia lebih kasar daripada kita. Siapa yang pernah pergi dia akan tahu. Saya tak nak cakap lebih-lebih, kena pergi rasai sendiri. Siapa yang dah pernah pergi, dia tahulah macam mana kasarnya orang Arab ni. Jadi kita ni, Nabi SAW ni, dia tinggalkan kepada kita selain pada Al-Quran, As-Sunnah dia. Nabi ni 3 perkara yang Nabi tinggalkan pada As-Sunnah dia. Pertama, surah, gambaran bagaimanakah bentuk muka Nabi, gambaran bagaimanakah sifat-sifat Nabi. Kemudian yang kedua adalah sirah, perjalanan Nabi daripada Nabi kecil sehinggalah Nabi tiada, itu panggil sirah. Yang ketiga ni adalah sarirah, iaitu pergerakan Nabi ni, yang mana apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka. Jadi tuan-tuan, saya ambil kesempatan ni untuk kongsikan dengan perkara yang saya tadi nak kongsikan, perkara apa yang Nabi tidak suka. Sebab perkara yang suka, insya-Allah tuan-tuan dah banyak lakukan. Tuan-tuan dan orang rumah lah, senang cerita, yang mana berkeluarga, insya-Allah dah banyak lakukan. Tapi perkara yang Nabi tidak suka ni tuan-tuan ada banyak. Yang pertama sekali tuan-tuan, Nabi ni bukan tidak suka, maksudnya Nabi membenci. Contoh warna kegemaran Nabi. Warna kegemaran Nabi. Dalam kitab ada sebut 3 sahaja. Tapi adakah warna lain akan dikatakan warna tadi ni kita pakai haram hukum dia? Bukan. Tapi warna yang Nabi cukup gemari, yang pertama sekali adalah warna putih. Warna putih. Yang ini warna putih Nabi suka sangat. Saya maaflah, jubah tak ada terbakar, hijau je lah ada. Warna putih Nabi suka. Yang pertama. Ranking kedua, warna yang Nabi suka seperti mana kubah Nabi, iaitu warna raudah, hijau raudah. Yang ketiga, warna yang Nabi suka adalah warna merah. Warna merah. Jadi warna-warna yang lain-lain ni macam mana? Adakah Nabi benci? Bukan. Kategori ini sebelum saya sebut tadi, warna yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada baju banyak, kita ada warna baju yang banyak, maka kita perbanyakkanlah baju warna putih ke hijau ke. Pada hari ini mungkin kita rasa putih cepat kotor, Ustaz, kena warna hitam, warna gelap, kan? Tengok pada kesesuaian. Pada kesesuaian. Kalau kita kata pergi masjid elok pakai putih, pakai jubah putih, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi kita tengok pada kesesuaian kita. Dan Nabi pula tak suka pada warna, bukan kata tak suka ni benci terus, tapi warna-warna yang mana mengundangi sifat penyakit. Warna apa tuan-tuan? Warna kuning tuan-tuan. Warna kuning. Maaf cakap lah kalau ni, kalau kita tengok orang-orang yang mana ada membuat pesakit ke, na'udzubillah wal iyazubillah, semoga Allah SWT lindung kita semua, kata sihir lah. Kain apa yang dia balut untuk balut benda tadi tu, warna kuning tuan-tuan. Warna yang tidak disukai oleh Nabi, dan warna ini dia panggil warna penyakit, iaitu warna kuning. Bukan bermakna warna kuning tu, habis tu Ustaz, rumah saya dah warna kuning, takkan nak kena cat warna hijau ke, warna putih pula, habis modal Ustaz? Tak ada. Tapi nak ceritanya, kalau kita lepas ni ada anak, kita boleh pesan kepada anak-anak kita. Kereta pula, Ustaz, kereta saya My Viking Ustaz, warna kuning, takkan nak tukar cat warna putih pula, kan? Jadi tak semestinya.
Tak semestinya. Cuma saya beritahu warna yang mana kalau kita sakit, dalam keadaan kita sakit, janganlah pakai warna kuning lagi, pakailah warna yang ceria. Itu apa yang Nabi kita suka dan Nabi kita tak suka. Nabi kita tuan-tuan, sebelum nak sampaikan agama kepada kita ni, pelbagai ujian tuan-tuan, pelbagai ujian. Tapi satu kisah yang mana berlaku di Taif tuan-tuan, yang berlaku dekat Taif, ketika mana Nabi SAW berhijrah ke Taif. Penduduk Taif ni pada asalnya menerima kedatangan Nabi ni pada asalnya, tetapi telah dihasut, maka mereka telah kumpulkan orang kampung, bawa batu-batu ni, kemudian baling kepada Nabi. Kadang-kadang saya rasa ujian yang saya hadapi, kita rasa macam berat sangat, tapi kita kena fikir juga, ujian yang kita hadapi, kalau katalah ujian yang kita hadapi, kita masih ada lagi kesempatan. Nabi kita ni ujian dia bermain dengan nyawa tuan-tuan. Bermain dengan nyawa. Apabila bermain dengan nyawa, tak pasti pulang ataupun tidak, kan? Tak pasti pulang ataupun tidak, bermain dengan nyawa. Apabila dibaling batu-batu tersebut, oleh penduduk Taif, maka datangnya dua malaikat, malaikat Jabalain, malaikat yang menjaga dua gunung ni. Dia kata apa? Wahai Muhammad, hendakkah aku terbalikkan kota Taif ni? Hendakkah aku hempapkan gunung ni tadi dekat kota Taif? Orang main batu tuan. Kita kalau kena terpercik orang Malaysia rumput batu pun kita dah, siapa lah ni kan, kita dah marah dah. Ni orang main batu tuan. Kena pembuluh darah kat kaki, kat tumit Nabi ni, darah mengalir tak berhenti tuan-tuan. Sampai Nabi turun, Nabi beristirahat di satu sebuah ni, sekarang jadi masjid. Jadi kat situlah yang mana dialog antara Nabi dengan malaikat tersebut. Boleh saja kalau kata dengan kemarahan tadi terbalikkan, habis kota Taif tu, habis jadi macam padang jarak, padang terkukur. Tapi Nabi kita ni sifat penyayang tinggi. Dia kata apa? Jangan terbalikkan. Malah Nabi berdoa supaya apa? Supaya di kalangan mereka yang baling batu tadi itu, zuriat dia besok akan menyampaikan agama ke seluruh alam. Hasilnya berkat daripada doa Nabi tadi ni, salah seorang daripada yang baling batu tadi ni, yang menghalau Nabi daripada kota Taif ni tadi, dialah menjadi umur 18 tahun, dah jadi gubernur, dah jadi general peperangan, mengetuai bala tentera untuk berperang, dan telah conquer, orang kata apa, telah conquer benua India. Ni daripada yang tadi ni, yang baling batu tadi, anak dia ni lah yang menjadi penyampai Islam, yang sebarkan agama Islam khusus kepada benua India. Benua India ni besar tuan, India, Pakistan, Bangladesh, termasuklah Nepal, apa-apalah yang di benua India ni. Lahirnya daripada mana? Daripada kota Taif tadi ni, yang mana telah baling batu kepada Nabi. Nabi bukan balas dengan kejahatan, tapi Nabi SAW balas dengan doa, mendoakan kebaikan. Sebab itu dia tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita hari ini, kita ibarat kita selawat ni, kita berdoa atas Nabi. Yang mana nak perintah ni, ini perintah, bukan kata orang kata apa, bukan ayat dalam Quran ni ada ayat sumpah, lepas tu ada ayat perintah, ada ayat yang menerangkan, ada ayat yang orang kata menceritakan tentang hukum-hukum hakam dalam Quran ni. Tapi bila bermula dengan inna, harfu inna, yang mana sesungguhnya Allah nak menceritakan pada kita semua ni tuan-tuan, Allah dan juga malaikatnya juga berselawat ke atas Nabi, apatah lagi kita tuan-tuan. Apatah lagi kita. Sebab tu saya kata, jangan kita sewaktu Maulidur Rasul hanya kita semangat pada ketika memperingati Maulid Rasul saja. Habis sudah, kita dah tak ada Maulid Akbar, dah tak ada Maulid Akbar, terus kita lupa nak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesan sebab tu kita kata kesan daripada kita menghadiri Maulid ataupun Maulid Akbar ni, biarlah berpanjangan tuan-tuan. Adik-adik semua, biarlah berpanjangan sampai kita tak ada, sampai malah kita ni orang kata apa,
meninggalkan dunia ini masih lagi kita membanyakkan dengan kita maulud, kita membanyakkan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disempena kita dalam bulan Rabiul Awal lagi, maka perbanyaklah kita ni salawat ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi kita ni tuan-tuan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghulu bagi manusia, tetapi penghulu bagi para rasul. Ada satu salawat tuan-tuan saya nak kongsikan, kan? Dia panggil salawat tabibiyah, kan? Salawat tabibiyah. Dalam salawat ni tadi dia terjemahkan bahawa Nabi kita ni adalah penghulu para rasul. Mungkin di kalangan kita pernah dengar salawat tabibiyah ni, tapi yang selalu kita dengar salawat syifa, salawat tarfijiyah yang tengah buat lagu, kan. Macam mana? Dulu kalau kita tak hafal, tapi sejak dilagukan kita tiba-tiba hafal. Itu antara tip dia, tuan-tuan. Tip untuk mudah menghafal, kita kena ada lagu kita sendiri. Kalau menghafal Quran, kena pandai-pandai cari rentak lagu macam mana yang untuk mudah kita hafal, kan, untuk adik-adik hafiz Quran ni, kan. Jadi selawat ni, tuan-tuan, pendek je saya akan kongsikan. Dan juga selawat itu siapa nak nanti habis jemaah lah PM lah saya, kan. Jadi kita akan bagi dengan bentuk suara saja. Selawat ni tadi sekali dengan berserta dengan makna dia, supaya kita ni lebih. Kadang-kadang kita selawat, kita tak tahu makna. Mana nak datang hadirnya kitanya kefahaman kita dalam kita melontar bait-bait, kata-katalah bait-bait qasidah tadi ni kita melontarkan hanya di bibir sahaja, tapi kefahaman sampai ke hati tidak ada. Sebab tu kita kena tahu makna dia, sedikit-sedikit kena tahu makna. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Jadi kita dapat tahu sikit makna, kita terus praktikkan untuk bait yang kedua. Qasidah tadi bait kedua apa maksudnya, kan? Sampailah kita dapat mengkhatamkan 1, 2, 3 salawat dengan makna yang sempurna. Baik. Jadi selawat ni, tuan-tuan, saya maaflah, saya sebenarnya kurang sihat. Suara hidung bersumbat sikit. Kalau tak sedap tu mohon maaf awal lah. Mohon maaf awal. Okey. Allahumma salli ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah selawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengubat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para rasul Muhammad ibni Abdillah, jujur dipercayai seatas keluarga dan sahabat dan sekaliannya. Allah. Kalau kita faham tadi, tuan-tuan, dalam selawat tadi menceritakan Nabi kita adalah sayyidi, penghulu, dan juga tabibi wa qalbi, pengubat hatiku, dan juga pengubat wa jasadi wa ruhi, jasadku dan juga ruhku. Dan juga Nabi juga kepercayaan dia, orang kata kejujuran Nabi, bukan kepercayaan tapi kejujuran Nabi ini diakui oleh sahabatnya, as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mana sahabat-sahabat ketika itu juga membenarkan, itu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Yang ini membenarkan, sebab tu ada sahabat yang diberikan gelaran as-siddiq, ada gelaran yang diberikan Al-Amin. Tapi Nabi kita As-Siddiq, Al-Amin, semua daripada Nabi kita. Begitu nak ceritanya, Nabi kita ni daripada kecil tak pernah menipu, tuan. Hari ni kalau kita nak kata apa, budak-budak tak pernah menipu, kita akan cakap macam tu. Tapi dia naik remaja sikit, dia dah ada menipu sikit lah. Tipu sunat lah sekalipun, kan, dia dah ada menipu. Tapi Nabi kita ni sepanjang hidup tak pernah menipu, tuan. Tipu sunat ke,
Tak ada orang kata sifat menipu tu tak ada. Hari ni kita nak percaya pada umur kanak-kanak je lah kita boleh percaya. Dan naik remaja dia punya sembang dia kan, oh dia sembang, semalam aku naik motor 2 tayar, aku jadikan 1 tayar je, 18 tiang. Kereta dia punya sembang lah. Ni kalau sembang-sembang remaja kan, dia pun percaya nak ceritanya. Jadi Nabi kita tak ada pun. Maksudnya Nabi kita terlindungi daripada sifat-sifat yang tercela. Maksudnya terlindungi, Allah SWT lindungi Nabi daripada sifat-sifat tercela, apatah lagi menipu ataupun sebagainya. Jadi Nabi kita ni juga, tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, kita zuhur pun 1-2 minit 1-7 minit, okey, habis lagi 2-3 minit boleh Saya nak kongsikan satu sifat berkenaan dengan hadis-hadis berkenaan dengan sifat Nabi SAW. Bani Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berkata, aku telah bertanya kepada bapa saudaraku Sayyidina Hind. Sayyidina Hind ni kita tahulah siapa kan, Hindun ni. Sayyidina Hind bin Abi Halah radhiyallahu anhu tentang sifat zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ialah seorang yang amat menteliti dalam menjelaskan sifat-sifat Nabi. Aku ingin agar beliau memberitahu kepadaku sesuatu sifat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya aku dapat memahaminya dan mengingatinya. Yakni pada waktu kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan radhiyallahu an baru berumur 7 tahun. Lantaran umurnya yang masih kecil pada masa itu, beliau tidak berpeluang untuk memerhati dan mengingati sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam secara terperinci. Jadi ini adalah cucu Nabi, tuan-tuan cucu Nabi. Sebelum kita tahulah Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan ni siapa adalah cucu Nabi, yang mana Nabi tak pernah marah pun walaupun Nabi dalam ketika beribadah bermain di atas belakang Nabi. Kasihnya Nabi kepada cucu dia bukan kasihnya seorang bapa kepada anak, cucu kepada atuk kepada cucu dia lebih daripada seorang anak. Kalau kita dulu, tuan-tuan, kalau muda-muda, mak kita masih muda, kita pun masa tu umur 7-8 tahun, mak kita dengan sihat, bapa kita masih boleh lagi, dah boleh bekerja, kita dah libas kita, dah perambat dengan getah paip kan. Bila dah berumur ni 40, 50, ada cucu pula. Dulu anak tak boleh, cucu buat boleh. Tu kasih seorang cucu, atuk pada cucu ni macam mana kan. Dia kalau kasih seorang ayah dengan mak kepada anak, dia libas dulu kan. Tapi cucu, atuk ni kepada cucu dia lain macam sikit. Kadang-kadang anak ni, kita yang sebagai anak kena marah dengan atuk dia kan. Sebab apa? Sebab memarahi cucu dia. Kita pula kena marah sebab marah cucu dia. Tu sifat ni. Jadi sebab apa? Sebab itulah kita nak cerita kasihnya Nabi kita ni kepada dua orang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat-sifat yang ada pada waktu itu adalah, dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang hebat dan dipandang hebat oleh orang lain. Wajah baginda berseri-seri sebagaimana serinya bulan pada malam purnama. Baginda SAW lebih tinggi sedikit daripada orang yang sederhana, namun lebih rendah daripada orang yang tinggi lampai. Yang ni yang kita pernah dengar. Kalau kita pernah dengar Nabi kita wajah dia berseri, sebab tu ada dia punya qasidah dia. Apa dia? Qamarun tu. Qamarun sidnan Nabi qamarun. Itu. Nak ceritanya, setiap tu ada menceritakan sifat dan bagaimanakah Nabi kita punya akhlak Nabi kita kepada kita. Bukan kepada kita, tapi kita mengambil sifat Nabi tadi untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sekarang. Dan juga kepada Nabi kita, Nabi SAW, agak sedikit besar dahinya. Orang kata kalau dahi lebar ni pandai-pandai. InsyaAllah bolehlah kita jumpa orang ahli-ahli bijak kan. Antaranya dahi luas, orang kata antara
ciri-ciri orang yang berilmu lah. Itu siapa dia? Cek balik. Janganlah cukur pula kita atas ni kan. Memang asal dia dahi dah luas dah. Bukan dia cukur atas ni nak nampakkan dahi dia luas, ni dahi saya Ustaz. Tak boleh. Kan? Habis tu kalau dia botak habis licin, nombor tak ada mata, semua tu lah dahi dia. Tak boleh yang tu kan. Jadi yang dahi asal dia lah. Dahi asal dia. Jadi itulah Nabi kita punya sedikit sifat dia yang perlu kalau kita tahu apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka. Dan juga Nabi kita SAW tuan-tuan sangat sayangkan kepada kita. Dan apa pula kan kita pula tidak kasih kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mati Allah SWT sekalian, tak banyak saya dapat sampaikan. InsyaAllah ada kata panjang umur, kita jumpa lagi di hari lain lah insyaAllah. Jadi saya akhiri dengan aku lihada astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.